buat apa? Tengah ada bunyi. Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa? Macam ni ya. Sebagai manusia, apabila kita berkomunikasi, kita menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sama ada bunyi bahasa dan juga bunyi bukan bahasa. Ni apa yang kita bercakap lah. Bunyi bahasa ni adalah bunyi yang mana dia dipersetujui oleh masyarakat penuturnya sebagai sesuatu yang bermakna. Dan bunyi-bunyi ni juga terlafaz dalam bentuk deretan bunyi-bunyi yang tertentu. Dan kena tahu selain itu, bunyi-bunyi bahasa ni diwakili dengan lambang-lambang yang ditentukan. Okey, walaupun di samping bunyi-bunyi bahasa, manusia juga menghasilkan bunyi-bunyi bukan bahasa. Okey, contoh bunyi bukan bahasa macam mana? Batuk, berdehem, bunyi buah busi ke, dan banyak lagi lah bunyi yang bunyi dikeluarkan tapi dia tak membawa makna. Macam tu. Dan kedua-dua bunyi yang Abang katakan tadi tu adalah dalam bidang linguistik diistilahkan sebagai bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa macam yang ada sebutkan tadi. Macam itulah. Terima kasih. Sama. Hello? Hello Badam. Tadi ada kelas. Lepas tu kan, dia nak tanya macam mana bunyi tu dihasilkan. Oh, bunyi bahasa. Baik. Pertama sekali ni nak tahu, alat artikulasi ni adalah alat ujaran yang boleh membuat penyempitan dan boleh bergerak semasa menghasilkan bunyi bahasa. Dan Nina kena tahu bahawa alat-alat tersebut ialah kedua-dua bibir, tulang rahang, lidah, langit lembut dan pita suara. Baik, yang pertama, bibir atas dan bibir bawah. Bibir ialah organ yang menjadi sempadan paling luar dari rongga mulut. Dan bibir juga merupakan kumpulan otot yang kenyal yang boleh diubah-ubah bentuk dengan menguasai otot-otot tersebut. Bibir tersebut boleh menjadi bundar, lepet untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang berlainan. Yang kedua adalah epiglotis. Apa tu epiglotis? Epiglotis ni juga boleh dikatakan sebagai anak tekak. Anak tekak yang mana terdiri dari sekelompok otot yang berbentuk bujur daun yang boleh bergerak ke depan atau ke belakang untuk menutup rongga rengkung. Anak tekak ini juga boleh digerakkan untuk menyempitkan atau meluaskan rongga rengkung. Ketiga adalah tulang rahang. Tulang rahang terlibat dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa dalam menentukan kedudukan bibir dan gigi. Mulut akan terbuka luas jika rahang dibuka dan tertutup jika rahang ditutup. Baik. Seterusnya adalah lidah. Lidah ini merupakan alat artikulasi yang paling penting. Sebab apa? Sebab gerakan lidah ini adalah gerakan ke daerah-daerah tertentu dalam rongga mulut yang mana boleh menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang berbeza. Lidah dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu hujung lidah, tengah lidah, depan lidah, belakang lidah dan akar lidah. Bahagian-bahagian lidah ini semuanya boleh digerakkan, sama ada diangkat, dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. Baik, seterusnya, lelangit. 2 bahagian ya. Lelangit keras dan lelangit lembut. Lelangit keras ini berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi-bunyi. Manakala lelangit lembut ini bermula dari sepadan lelangit keras hinggalah ke akhir rongga mulut dan merupakan bahagian lelangit yang paling belakang dalam rongga mulut. Lelangit lembut ini dapat diturun naikkan untuk menutup atau membuka rongga tekak dan saluran rongga hidung. Baik. Seterusnya adalah pita suara. Pita suara ini dapat dirapatkan dan direnggangkan. Ruang antara pita suara ini dipanggil glotis. Okay. Glotis ni boleh disempitkan, dikecilkan atau dirapatkan hingga tertutup sama sekali. Dan seterusnya adalah gusi. Gusi ni merupakan alat yang terakhir bagi penghasilan bunyi. Kerana gusi ni terletak di antara gigi dan lelangit keras. Keadaannya cembung dan berfungsi sebagai daerah artikulasi. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi seperti huruf T, huruf D, L dengan bantuan hujung lidah.
Oh, macam tu. Faham? Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Hai Atira. Hai, Atira, Debbie nak tanya dua soalan. tanyalah. Debbie nak tanya, apakah bunyi walker? Bunyi vokal ni bunyi yang kita keluarkan tanpa udara, tanpa sekatan udara dan bunyi suara bergetar. Pita suara kita bergetar dan juga vokal ni vokal ini boleh berada selepas konsonan ataupun sebelum konsonan. Contohnya perkataan aku, vokal A berada sebelum konsonan, manakala vokal U berada selepas konsonan. Okey, faham. Lepas tu kan Debbie nak tanya, bunyi walker dalam bahasa Melayu itu macam mana ya? Kalau dalam bahasa Melayu, kita ada 5. A, E, I, O, U. Kemudian cara sebutan vokal tu dibahagikan kepada 3 bahagian lidah kita. Yang pertama vokal hadapan, yang kedua vokal tengah, yang ketiga vokal belakang. Vokal I itu vokal hadapan sempit. Kita punya hadapan lidah dinaikkan. Kemudian telangit lembut turut dinaikkan menyebabkan rongga hidung kita tertutup. Sama juga dengan vokal hadapan separa luas iaitu tapi kedudukan lidah hadapan tu diturunkan sedikit berbanding dengan lidah vokal I. Namun ia juga menutup rongga hidung. Kemudian vokal hadapan luas iaitu A, lidah hadapan diturunkan serendah-rendahnya dan lelangit lembut juga dinaikkan sehingga menutup rongga hidung. Ketiga-tiga vokal hadapan ini menyebabkan udara yang dikeluarkan tiada sekatan dan pita suara juga bergetar. Contoh perkataan untuk vokal I, ikan. Lidah hadapan dinaikkan sedikit. Menyentuh lelangit keras tapi tidak menyentuh sepenuhnya. Kalau untuk vokal E, contoh perkataan elok. Lidah hadapan diturunkan. Kemudian vokal A, iaitu lidah kita direndahkan serendah-rendahnya. Contoh perkataan ayah. Menyebabkan bibir kita juga berada dalam keadaan hampa. Kemudian vokal tengah iaitu kita punya tengah lidah dinaikkan, rongga lelangit lembut juga menutup rongga hidung. Kemudian udara yang dikeluarkan semasa menghasilkan bunyi tidak ada sekatan. Contoh perkataan mak menunjukkan ialah vokal tengah. Di mana kita punya tengah lidah dinaikkan tetapi tidak menyentuh lelangit keras. Kemudian vokal belakang juga terbahagi kepada 3. Vokal belakang sempit, vokal belakang separa sempit dan vokal belakang luas. Vokal belakang sempit iaitu U. Kita punya belakang lidah kita dinaikkan sehingga menyentuh lelangit lembut tetapi tidak sepenuhnya. Keadaan ini menyebabkan rongga hidung kita tertutup dan udara dikeluarkan melalui rongga mulut tanpa sekatan udara. Contoh perkataan untuk vokal U, ular. Bibir kita pun pudar. Yang seterusnya vokal belakang separa sempit iaitu O. Yang mana
1/3 daripada vokal U tadi di lidah kita diturunkan 1/3. Contoh perkataan otak. Lidah tu tidak sepenuhnya diturunkan. Pun menyebabkan bibir kita bundar. Dan juga pita suara bergetar. Pita suara kita bergetar. Yang terakhir vokal O. Tetapi vokal O, contoh perkataan orang. Belakang lidah diturunkan 1/3 daripada vokal O tadi. Jadi menyebabkan rongga hidung pun tertutup dan udara dilepaskan melalui rongga mulut. Tetapi ada satu lagi vokal O. Tetapi vokal tersebut tidak digunakan dalam bahasa Melayu. Kebanyakan digunakan dalam bahasa Inggeris. Debbie faham? Faham. Terima kasih Atira. Boleh saya tanya Debbie, apa perbezaan antara vokal hadapan sempit dengan vokal hadapan luas? Oh, okey, boleh. Sekarang saya jelaskan ya. Perbezaan bunyi vokal tepan luas dengan vokal tepan sempit. Beberapa perbezaan antara kedua-dua vokal ini. Okey, seperti yang kita tahu, bunyi vokal tepan luas ini perkataan ialah A. Untuk vokal tepan sempit perkataan ialah I. Okey, perbezaan yang pertama, bunyi vokal tepan luas iaitu A dihasilkan apabila tepan lidah diturunkan serendah mungkin. Vokal tepan sempit pula dihasilkan tepan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah gusi. Okey. Perbezaan yang kedua, contoh penggunaan bunyi vokal tepan luas iaitu A, perkataan ialah aku, hati dan bila. Contoh penggunaan I, perkataan ialah seperti ikan, bila dan hati. Macam tu. Okey. Seterusnya, apa perbezaan bunyi vokal depan sempit dengan vokal belakang sempit? Seperti tadi saya sudah terangkan, bunyi vokal depan sempit ini perkataan ialah I dan vokal belakang sempit perkataan ialah U. Okey, perbezaan yang pertama, bunyi vokal depan sempit I dihasilkan apabila depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah gusi. Untuk vokal belakang sempit U dihasilkan apabila belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit lembut, tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut. Perbezaan yang kedua, untuk bunyi vokal depan sempit iaitu I, bibir berada dalam keadaan hampa. Dan untuk vokal belakang sempit U, bibir berada dalam keadaan bundar. Okey, sekarang saya akan bagi beberapa contoh. Contoh penggunaan I iaitu perkataan ikan, bila dan hati. Manakala contoh penggunaan untuk vokal belakang sempit U, perkataan seperti ulam, suka dan patuh. Faham tak, Atira? Faham. Terima kasih Debbie. Okey, sama-sama. Bye.